Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali semula ke channel Cikgu Azul Nizam. Apa khabar semua anak-anak murid? Cikgu berharap semua anak murid dan penonton berada dalam keadaan sihat sejahtera. Yang paling penting, sewaktu pandemik COVID-19 ini, saya suka ingatkan anak-anak murid saya tentang pentingnya duduk di rumah, belajar di rumah bersungguh-sungguh agar semua mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Jadi untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang bidang 7, iaitu moral dan kenegaraan. Untuk hari ini saya akan berbincang tentang unit yang terakhir, iaitu unit 12, Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Wah, seronoknya dah nak habis belajar kan? Jadi untuk anak-anak murid yang ketinggalan ataupun untuk anak-anak murid yang masih belum menonton video-video cikgu daripada tingkatan 4, boleh buka cari di playlist cikgu. Cikgu ada playlist tingkatan 4, cikgu ada playlist tingkatan 5. Dia boleh buka satu-satu, tengok satu-satu mana tajuk yang bersesuaian atau yang belum difahami oleh semua anak-anak murid sekalian. Jadi dengan cara ini cikgu dapat membantulah anak-anak murid cikgu atau semua penonton-penonton, cikgu-cikgu sekalian juga membantulah untuk membuat persediaan sebelum peperiksaan SPM nanti. Jadi kita, walaupun SPM masih nampak macam lama, sebenarnya sekejap je kan. Jadi nanti ada subjek lain yang perlu juga dipelajari. Jadi yang penting juga, jangan lupa tekan butang subscribe channel cikgu supaya dia memberi manfaatlah kepada cikgu dan juga sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang dihasilkan oleh cikgu. Jadi jom kita bersama-sama menonton, bersama-sama mendengar celotehan cikgu ini. Jadi untuk hari ini, apa yang akan dipelajari? Yang pertama, pelajar-pelajar dapat memberi maksud hubungan antarabangsa. Bagaimanakah hubungan antarabangsa tu? Apa maksud hubungan tu? Apa maksud antarabangsa tu? Jadi adakah kita duduk sorang-sorang, orang datang ke kita? Maksudnya adakah kita, negara Malaysia, duduk sendirian tetapi orang lain cari Malaysia? Jadi nanti cikgu akan terangkanlah satu demi satu. Yang kedua, menjelaskan hubungan dua hala Malaysia dengan negara luar. Jadi tunjuk macam mana hubungan Malaysia dengan negara luar ini berlaku. Berlaku dengan harmoni ke? Atau sentiasa berlaku persengketaan? Jadi sama-sama kita fikirkan, kita bincangkan, dan juga boleh anak-anak murid sekalian mencari sumber maklumat di internet dan sebagainya. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Jadi dapat jelaskan kepentingan, kenapa perlu, sebab apa asbabnya, penting tak penting, perlu tak perlu, bila terjalinnya, apakah hubungan yang terjalin dan sebagainya. Jadi di situ dapat menunjukkanlah kepentingan perlunya hubungan Malaysia dengan negara luar. Adakah Malaysia sudah hebat? Adakah Malaysia adalah negara yang disenangi di mata dunia ni? Itu semua kita boleh fikirkanlah, bukan sahaja dalam sewaktu belajar moral juga, tetapi apabila kita membaca isu-isu antarabangsa lah kan, di surat khabar, di internet dan sebagainya. Jadi pembelajaran ni bukan sahaja melalui video YouTube, tetapi sebenarnya boleh juga pelajar cari melalui internet, cari sendirilah kan, melalui pembacaan, melalui awak belajar subjek lain juga sebenarnya membantulah semua pelajar-pelajar untuk memahami apa standard pembelajaran ataupun apa kehendak pembelajaran kita pada
hari ini. Yang keempat, mencerminkan cabaran negara dalam mengekalkan hubungan antarabangsa. Jadi maksudnya menyatakan ataupun menjelaskan satu demi satu cabaran. Apakah cabaran? Macam mana cabaran tu? Adakah dia membantu menjadikan Malaysia lebih hebat, menjadikan Malaysia terancam dan sebagainya. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam usaha mengekalkan hubungan antarabangsa. Dan yang terakhir adalah mengamalkan kerjasama untuk mengekalkan hubungan antarabangsa dalam kehidupan seharian. Jadi untuk anak-anak sekalian, jadi kita bukan pemimpin kan, kita hanya insan biasa, rakyat mahain saja kan. Untuk saya rakyat mahain lah, tetapi mungkin juga ada penonton, anak-anak datuk, anak-anak Tan Sri. Jadi awak adalah golongan yang hebat lah. Dan mungkin awak lihat ibu bapa awak ada yang menjadi pemimpin, pemimpin yang yang menjadi perantara kepada Malaysia dengan negara lain. Jadi untuk kita nak kekal hubungan dengan menunjukkan kita menunjukkan jiwa Malaysia kita lah kepada rakyat luar. Kita nak promosi pergi luar negara. Sekarang wabak COVID-19 tak boleh lah kan, tapi kalau ada lepas mungkin program imunisasi kebangsaan tamat, dengan kadar vaksinasi kebangsaan meningkat lebih kepada 80%, jadi kita boleh melancong kan. Jadi apabila kita melancong, mungkin kita boleh menyatakan, apabila orang tanya hebat tak Malaysia, seronok tak duduk Malaysia, dan tentu jawapan-jawapan yang positif perlu diberikan oleh semua anak-anak agar Malaysia, orang tengok Malaysia adalah sebuah negara yang demokratik dengan menjaga hak setiap anak-anak, setiap penduduk yang berada di Malaysia ini. Kita lihat nilai kita, apakah nilai yang bersesuaian dengan tajuk ini. Yang pertama, nilai hormat. Berhormat, hormati, itu semua salah lah. Saya selalu tekankan, apabila kita sebut hormat, jadi jawapan yang keluar sewaktu peperiksaan hanya nilai hormat sahaja, tidak ada nilai yang lain lah selain nilai hormat. Yang kedua, nilai bertanggungjawab. Jadi nilai bertanggungjawab maksudnya bertanggungjawab ataupun menjaga diri sendiri. Jadi tak boleh tulis nilai tanggungjawab, tetapi mesti jawapan dia adalah nilai bertanggungjawab. Yang ketiga, nilai keberanian. Jadi maksudnya berani menyuarakan pendapat kita. Berani kerana benar kan. Jadi kalau kita benar, kita cakap lah apa yang kita rasakan betul. Jadi kalau kita rasa benda yang tak betul, kita sabar kan. Kita mengaku salah ataupun mengaku kesilapan kita sendiri. Itu keberanian. Yang seterusnya, nilai kerjasama. Kenapa kerjasama? Sebab nak ada hubungan, kita mesti ada kerjasama lah dengan orang lain. Perlu saling menghormati dan menerima pendapat orang lain. Itu maksud kerjasama. Dan seterusnya, dan yang terakhir adalah nilai berterima kasih. Kenapa perlu berterima kasih? Sebab kita berterima kasih pada pemimpin yang menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain. Kita berterima kasih kalau pemimpin tersebut, dia berterima kasih lah kerana negara lain sudi ataupun sanggup bekerja sama dengan negara kita, sanggup bertolak ansur, dia sanggup menerima pandangan negara kita. Jadi tu kenapa perlunya nilai-nilai ini di dalam di dalam unit ini. Dan yang seterusnya kita tengok, kita baru masuk tentang konsep pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan hubungan antarabangsa. Yang pertama, kita tengok apakah konsep dia. Pertalian dan interaksi antara negara di dunia. Maksudnya kita ada interaksi, kita ada hubungan, kita ada soal jawab. Nak berlaku interaksi,
Salah satu kita lihat adalah kita menghadiri sebuah persidangan, bukan kita lah, tapi pemimpin negara menghadiri persidangan, pemimpin negara membuat lawatan, dan paling jelas adalah, paling mesti adalah kita mesti mempunyai pejabat diplomatik ataupun kita perlu mempunyai pegawai diplomatik di negara tersebut. Jadi kalau kita lihat Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan semua negara ASEAN, Malaysia ada wakil di negara tersebut. Sekurang-kurangnya ada wakil lah, wakil negara. Jadi dia orang hebat kan, dia wakil negara. Dia mesti faham tentang Malaysia, dia mesti faham tentang negara tersebut. Jadi pegawai diplomatik ni akan berada di setiap negara lah. Malaysia akan mempunyai seorang pegawai diplomatik di setiap negara di dunia ini, kecuali Korea Utara dan Israel. Kenapa? Saya dah terangkan dalam video-video saya sebelum ni. Jadi boleh carilah maklumat tersebut. Kenapa? Kenapa? Atau kalau tak jumpa pun, anak-anak boleh cari juga di YouTube melalui pembacaan dan sebagainya. Jadi pejabat-pejabat diplomatik ni dia akan memberi maklumat lah kepada Malaysia lah. Contohnya kalau di Indonesia berlaku gempa bumi, di Indonesia berlaku tsunami, jadi pegawai diplomatik ataupun pejabat kedutaan Malaysia di Indonesia ini akan bertindak mencari maklumat lah jika ada rakyat Malaysia yang terbabit, akan mengeluarkan kenyataan berkaitan situasi di negara terbabit. Tu negara dekat kan. Kalau di kalau di Amerika Syarikat yang jauh sikit, Kanada, Peru, tu jauh-jauh kan, tu Amerika Latin kan, negara-negara di Amerika Latin. Jadi negara tersebut nak naik kapal terbang pun paling laju boleh sampai Amerika Syarikat 12 jam kan. Jadi dekat siapa Malaysia? Kerajaan Malaysia kan, pemimpin di Malaysia ni nak ujuk, jadi akan merujuk pejabat kedutaan Malaysia di Amerika Syarikat. Jadi maksudnya nak berlaku interaksi, mesti ada pejabat kedutaan lah di sesebuah negara. Dan nak mengaitkan hubungan lagi, boleh membuat panggilan telefon. Jadi contohnya kalau contohnya Amerika Syarikat melantik Joe Biden sebagai presiden yang baru, apabila rakyat Amerika Syarikat memilih Joe Biden sebagai presiden mereka yang terbaru, jadi kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia menelefon Joe Biden lah, dengan mengucapkan tahniah kepada Joe Biden atas pelantikan tersebut sebagai Presiden Amerika Syarikat. Yang seterusnya, usaha memupuk kesefahaman antara negara dengan negara lain untuk memenuhi keperluan dan memelihara kepentingan negara demi kemakmuran sejagat. Itu yang maksud dia yang seterusnya. Dan yang terakhir adalah hubungan dua hala antara dua buah negara dalam pelbagai pihak. Jadi hubungan ni kita lihat, kita boleh melakukan hubungan dalam bentuk pendidikan, melakukan hubungan dalam bentuk politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Kita tengok contoh pendidikan. Macam mana Malaysia menjalinkan hubungan dengan Korea Utara? Korea Utara tak adalah. Korea Utara Malaysia dah memutuskan hubungan sekarang. Macam mana Malaysia menjalinkan hubungan dengan Jepun, Korea Selatan dan China? Itu adalah negara-negara yang lebih majulah dari Malaysia dalam konteks negara Asia. Jadi Malaysia nak jalin hubungan dengan contohnya dengan Jepun, Malaysia akan menghantar pelajar-pelajar terbaik Malaysia kan untuk belajar di Jepun, supaya Jepun adalah negara maju, kita dapat ilmu lah orang Jepun berkaitan teknologi kejuruteraan, berkaitan ekologi, berkaitan kedoktoran, berkaitan robotik dan sebagainya, di mana kepakaran ini tidak terdapat di Malaysia. Tujuan dia supaya ada rakyat Malaysia yang mahir lah dalam bidang tersebut. Apabila rakyat Malaysia yang mahir dalam bidang tersebut, mereka akan balik ke Malaysia, bawa pengetahuan, bawa ilmu yang mereka ada, seterusnya menyampaikan ilmu-ilmu tersebut kepada rakyat-rakyat Malaysia. Jadi
dengan cara tersebut, lebih ramai rakyat Malaysia akan dapat ilmu apa? Ilmu robotik, ilmu ekologi dan sebagainya. Jadi kos untuk mendapatkan ilmu tersebut akan menjadi lebih murah. Anak-anak cuba bayangkan ya, satu orang pelajar Malaysia dihantar ke Jepun, kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan selama 4 tahun, 5 tahun lah, 5 tahun 6 tahun, tak lari 1 juta. Tetapi apabila kos yang dikeluarkan untuk seorang pelajar Malaysia 1 juta ini dibawa ke Malaysia, jadi dengan 1 juta ini kita boleh melahirkan 200-300 orang pelajar. Jadi kos yang sama tetapi output yang jauh berbeza lah. Jadi dengan itu kerajaan dapat menjimatkanlah perbelanjaan kerajaan. Tapi nak dapat ilmu tu, biasalah, mana ada ilmu teknologi ni adalah sangat mahal kan. Jadi nak mencari dia, sesiapa pun perlu berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sama ada kita belajar dengan online, sama ada kita belajar melalui YouTube yang percuma, sama ada kita mencari daripada pakar-pakar dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan siapa? Seperti mana saya bagi tahu tadi, seperti mana yang telah saya share tadi, bahawa Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan Australia, China, Indonesia, UAE, Amerika Syarikat, semua negara di dunia. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali Israel dan Korea Utara. Jadi semua negara di dunia Malaysia ada pegawai diplomatiknya. Semua negara di dunia Malaysia ada pejabat kedutaan Malaysia sendiri. Tetapi yang tak ada dekat mana? Dekat Israel dan Korea Utara. Dekat Korea Utara dulu ada, tetapi oleh kerana berlaku konflik, pejabat tersebut ada lagi tetapi telah ditutup dan tidak ada pegawai Malaysia lah di negara tersebut. Ini hubungan diplomatik Malaysia dengan negara mana. Jadi kalau soalan pun nanti dia tanya, semua negara lah, boleh anak-anak jawab, tak ada masalah selagi ia adalah negara yang terdapat di dunia. Jangan tulis negara yang tak terdapat di dunia ini. Okey. Seterusnya kita lihat tujuan dia. Apakah tujuan dia? Tujuan Malaysia mempunyai dasar luar. Yang pertama kita lihat bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta menyumbang secara adil dan sama melalui perhubungan diplomasi yang efektif. Jadi kita nak menjaga kedaulatan negara. Kenapa? Kerana apabila kita sorang-sorang je, kita tak tahu apa berlaku di luar. Jadi jika kita ditimpa masalah, jika kita ditimpa musibah, contohnya macam sewaktu awal wabak COVID-19 setahun yang lepas, awal tahun 2020, awal tahun 2021 dan hujung tahun 2020, apabila COVID-19 mula menular di China, terlihat Malaysia menghantar bekalan pelitup muka kepada negara China. Dan apabila Malaysia sendiri sedang menghadapi wabak COVID-19, China membalas jasa Malaysia kan, dengan dia juga menghantar bantuan pelitup muka, dengan membantu menghantar vaksin-vaksin percuma kepada Malaysia supaya dapat membantu Malaysia menjalankan proses vaksinasi dengan secepat yang mungkin. Yang kedua, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip penglibatan bersama dan kerjasama serta menolak sikap pemencilan dan tindakan sebelah pihak. Ia mengikut sumber Kementerian Luar Negeri, di mana maksudnya Malaysia perlu bersama-samalah. Jika ada salah silap, Malaysia akan membantu dengan menyuarakan pandangan Malaysia. Apakah pandangan Malaysia kan dalam sesuatu isu. Contohnya penjajahan Israel kepada Palestin kan. Bila 11 hari Israel membedil Palestin secara berterusan, Malaysia melalui negara-negara ASEAN dan OIC, negara ASEAN, negara yang majoriti Islam di ASEAN, dan melalui OIC telah
menentang sekeras-kerasnya serangan Israel kepada Malaysia, serangan Israel kepada Palestin. Jadi nak salurkan penolakan tersebut melalui PBB kurang berjaya kan, sebab PBB ada kuasa-kuasa veto, di mana ada kuasa-kuasa veto ini yang melindungi Israel. Jadi itu pandangan kita, pandangan rakyat Malaysia lah. Kita di Malaysia sebulat suara menentang penjajahan Israel lah. Kalau kita lihat, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, sungguh bersama-sama menolak penjajahan ini, kerana ia melibatkan penindasan, dia melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda. Kehilangan nyawa bukan sahaja kepada orang tua, tapi juga kepada kanak-kanak, di mana kanak-kanak ini juga pada masa hadapan mungkin menjadi Perdana Menteri, mungkin menjadi doktor, engineer dan sebagainya lah. Di mana di bawah Perlembagaan Malaysia sendiri kita lihat bahawa semua rakyat Malaysia berhak mendapat pendidikan, semua rakyat Malaysia berhak mendapat pembelaan, semua rakyat Malaysia tidak boleh dijadikan buruh paksa dan sebagainya. Jadi apabila kita aplikasikan dengan situasi dunia di luar, jadi itulah berlaku penolakan rakyat Malaysia terhadap isu penjajahan Israel terhadap Palestin. Ini kita tengok pertubuhan-pertubuhan yang dianggoti oleh Malaysia. Kita ada ASEAN, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations. Jadi kalau untuk jawapan peperiksaan, jadi ni adalah akronim yang standard yang difahami oleh semua orang. Jadi kalau anak-anak murid sekalian tidak ingat Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun Association of Southeast Asian Nations, anak-anak kalau tulis jawapan Asian, bukan Asian lah, ASEAN, ASEAN, capital letter, huruf besar, jawapan tersebut telah diterima. Jangan buat huruf kecil, besar kecil, besar kecil. Cikgu yang nak menanda jawapan awak pun tengok awak besar kecil, besar kecil. Jadi tulis capital letter kan, sebab dia punya akronim adalah capital letter atau akronim dia adalah huruf besar. ASEAN. Yang kedua, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. PBB, tulis PBB pun boleh, jimat masa kan, daripada awak tulis Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang ketiga, United Nations. Yang keempat, Commonwealth. Apa Commonwealth? Negara-negara bekas jajahan British kan. Yang kelima, banyak list anggotai kan. Pertubuhan Kerjasama Islam atau Organisation of Islamic Cooperation, Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. Bila OIC pun cikgu awak tu insya-Allah lebih bijak pada anak-anak murid. Cikgu lebih memahami sebab cikgu mengajar dah banyak tahun kan. Jadi insya-Allah knowledge cikgu pun lebih banyak daripada anak murid. Jadi tulis akronim ni semua akan diterima. Jangan tulis yang akronim tak ada lah kan. Tu jawapan yang tak tepat. Seterusnya, Pergerakan Negara-Negara Berjalinan Non-Aligned Movement ataupun NAM kan, NAM. Ini contoh-contoh pertubuhan serantau yang dianggoti oleh Malaysia. Ada lagi pertubuhan, tetapi ini adalah pertubuhan yang banyak, besar dia. Fungsi dia besar. Dia punya manfaat besar kepada hubungan serantau. Jadi ni dia takkan setakat ni saya tak pernah jumpa lagi soalan. Kita tengok soalan di buku pun tak pernah lagi tanya sampai 5-6 pertubuhan kan. Banyak-banyak pun dia tanya apakah 2 pertubuhan yang dianggoti oleh Malaysia kan. Jadi ingat 2-3 pun sebenarnya dah memadai. Tapi yang bagus, ingatlah semua kan. Dan fungsi-fungsi setiap pertubuhan ini. Seterusnya, bentuk hubungan luar. Kita tengok apakah bentuk hubungan luar Malaysia. Yang pertama, daripada segi keselamatan dan undang-undang negara. Tujuannya untuk memastikan kedaulatan hak kedaulatan negara terpelihara. Jadi maksudnya tak ada orang luar kan, tak ada negara luar yang mencerobohi atau mencabuli atau mencampuri. Ceroboh, cabul, mencampuri, itu semua perkara berbeza kan. Tak ada orang negara luar yang
kacau tentang kedaulatan Malaysia. Jadi itu sebab kenapa kita perlu mempunyai hubungan dengan negara luar. Jadi kalau berlaku perselisihan faham atau persengketaan, kita boleh selesaikan melalui meja guntingan. Jadi melalui meja guntingan ini adalah jauh lebih bagus ataupun jauh lebih baik manfaatnya berbanding kita berperang, kita memutuskan hubungan dan sebagainya. Yang kedua, memastikan tanggungjawab dan komitmen negara di bawah undang-undang terlaksana. Dan yang terakhir adalah memelihara dan mempromosi hak asasi manusia. Di mana kenapa kita kata perlu promosi hak asasi manusia? Kerana setiap manusia mempunyai hak kan untuk hidup, mendapat pendidikan, mendapat perlindungan, mendapat kesihatan yang terbaik dan sebagainya. Jadi benda-benda tu adalah hak-hak manusia kan. Jadi bila hak kita dilindungi, kita dapat hidup dalam selesa, aman, tentram dan sejahtera. Itu yang penting dia kan. Yang B, kita lihat daripada segi sudut ekonomi. Ni yang paling penting kan. Hubungan perdagangan pada peringkat global. Kenapa perlu hubungan perdagangan pada peringkat global? Kerana dia dapat meningkatkan jumlah ekspor, jumlah import negara. Bila jumlah import negara bertambah, jadi pendapatan negara juga akan bertambah. Jika kita lihat sekarang, Malaysia adalah antara pengeluar sarung tangan terbesar di dunia kan. Apakah nama syarikat tersebut? Jadi nama syarikat tersebut adalah Top Glove kan. Jadi Top Glove memasarkan barangannya sehingga ke Amerika Syarikat. Malaysia negara kecil kan, kecil je Malaysia, tapi Malaysia boleh membuat hubungan perdagangan sehingga ke Amerika Syarikat. Kenapa dia boleh berlaku? Kerana kita mempunyai hubungan luarlah dengan Amerika Syarikat. Yang kedua, perkongsian teknologi dan kepakaran. Ini saya sebut tadi kan, contohnya Malaysia bukan negara maju, Malaysia adalah negara pembangun. Kita banyak ketinggalan lagi lah berbanding negara-negara di luar tu. Jadi tak dapat teknologi. Kalau kita lonely, kita lonely dengan India sahaja, kita rasa kita dah hebat, kita dah pandai, kita tak belajar daripada orang lain. Jadi kita tak dapatlah kepakaran, kita tak dapatlah satu teknologi barulah daripada negara-negara lain. Jadi itu antara sebab kenapa kita perlukan hubungan dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah daripada segi pelaburan asing. Ini pentinglah juga untuk meningkatkan pembangunan negara pada masa akan datang. Yang ketiga, daripada segi politik, iaitu dapat memupuk hubungan politik yang baik dengan negara-negara asing. Di mana hubungan politik ini dapat membolehkanlah kita lah sebagai rakyat kan, kita dapat melancong, kita dapat membeli barang, kita dapat berniaga dan sebagainya. Itu semua pentinglah daripada segi politik. Dengan menjaga politik itu banyak manfaat yang akan kita bolehi. Contohnya Malaysia apabila menjalin hubungan dengan China, Malaysia menghantar tape kan ke China, letakkan di zoo China, dan orang di Malaysia kita boleh melihat panda secara live kan. Sebelum ni kita tengok gambar, kita tengok video dalam YouTube kan. Tapi bila ada hubungan politik diplomatik antara Malaysia dengan China selama 50 tahun, China bersetuju untuk mengeksport pandanya ke Malaysia. Jadi secara tak langsung dia juga dapat membangunkan ekonomi Malaysia lah, dengan menambah bilangan pelancong yang melihat panda secara live. Jadi ada beza kan, feel tu, perasaan tu apabila kita melihat secara live dan kita lihat secara live dan kita lihat secara dalam talian dan sebagainya. Yang kedua, memantau perkembangan politik negara asing dan kesannya kepada negara. Ini yang kedua kan. Kita tengok apa berlaku kat negara tersebut, kesan dia apa. Pilih pemimpin A, apa jadi dia. Pilih pemimpin B, apa jadi dia. Yang C, memudah cara lawatan negara, lawatan rasmi dan lawatan kerja
pemimpin antara negara. Jadi kita boleh mengadakan lawatan rasmi, lawatan kerja dan sebagainya lah. Menjaga segala pelancongan. Jadi pemimpin-pemimpin ni lah dapat meningkatkan hubungan diplomatik, menambah bilangan pelancong yang datang ke Malaysia, menambah pelabur-pelabur asing yang melabur di Malaysia dan sebagainya. Dan yang adalah dari sudut sosial, bantuan kemanusiaan, seperti mana saya pernah sebut dalam video-video saya sebelum ni. Pada video hari ni pun ada juga, kita boleh membantu daripada segi kemanusiaan. Supaya apa? Supaya contohnya macam Indonesia dilanda tsunami, Indonesia dilanda bencana alam yang selalulah kan, yang teruk-teruk kan. Jadi yang bila berlaku macam-macam ni, jadi negara-negara luar akan datang membantulah kan. Contohnya yang terbaru, apabila kita ada hubungan, apabila Indonesia ada hubungan dengan banyak negara di dunia, seperti mana Malaysia, apabila kapal selam mereka terbenam pula, bukan terbenam kan? Terbenam ke? Terbenam, bukan terbenam, dia bukan istilah, bukan terbenam betul bahasa Melayu, tapi tak apalah, ada nak faham kan? Tenggelam di lautan mereka. Negara-negara luar seperti Malaysia, China, Jepun, Korea, semua datang membantu Indonesia kan untuk mencari kapal tersebut. Sehinggalah China kan, negara China kan, yang mempunyai kapal selam yang hebat, yang boleh selam sehingga lebih daripada kalau Indonesia dia punya kepakaran 600 km saja kapal selam dia, tetapi China mempunyai kepakaran sehingga 800 km. Jadi apabila ada kapal selam China yang boleh membantu dalam bentuk kemanusiaan, jadi kerajaan Indonesia dapat mengesahkan bahawa kapal selam tersebut telah tenggelam dan semua prajurit tersebut telah meninggal dunia. Itu daripada segi kemanusiaan. Jadi waris-waris walaupun berasa sedih, tetapi dalam hati mereka dapat menerimalah berita tersebut dengan adanya bukti. Kalau selagi tak ada bukti, kita tak akan dapat terimakan kebenaran tersebut kan. Seperti mana di Malaysia yang kita tak tahu sehingga hari ni, ada kan, seperti kapal terbang Malaysia yang hilang dan sebagainya. Jadi saya rasa tu semua penonton-penonton tahu. Yang kedua, perkongsian silang seni dan silang budaya. Ni kita dapat tengok budaya negara luar, kita dapat tengok seni negara luar, kita tengok silang budaya negara luar. Jadi saya rasa itu bukan masalah lah, bukan isu masalah, kerana semua anak memahami. Jadi contoh anak yang minat K-pop, jadi kalau ada artis K-pop datang Malaysia, semua anak-anak seronok kan. Wow, kita nak pergi menonton. Yang anak-anak minat Hindustan, kalau ada artis Bollywood datang Malaysia, wow, kita nak pergi kan, kita nak tengok. Jadi daripada situ akan berlaku perkongsian silang budaya dan silang seni dan silang budaya antara pelbagai negara di dunia ini. Yang ketiga, pelestarian alam sekitar. Jadi maksudnya alam sekitar kita sentiasa sihat dan sejahtera. Walaupun semua negara mengajar pembangunan, tetapi daripada segi sudut alam sekitar, semua negara bekerjasama menjaga alam sekitar kan, supaya anak-anak cucu kita pada masa akan datang dapat melihat alam sekitar, dapat menikmati keindahan alam sekitar seperti mana yang kita nikmati sekarang. Okey, kita tengok yang seterusnya. Jadi pada isu kita keempat, kepentingan hubungan luar. Daripada segi sudut politik, hubungan luar ini dapat memelihara kedaulatan negara. Macam mana memelihara kedaulatan negara ni? Jadi negara luar tak ada serang Malaysia kan. Negara luar menghormati Malaysia, negara luar sayang kat Malaysia. Dalam masa yang sama juga, Malaysia menghormati negara luar, Malaysia sayang negara luar dan sebagainya. Jadi itu sebab kenapa perlunya hubungan luar. Yang kedua, membenteras kegiatan jenayah dan keganasan. Jadi kita lihat kalau di selatan Filipina kan, kadang-kadang berlaku geng-geng Abu Sayyaf mencuri rakyat Malaysia, melakukan jenayah antarabangsa di laut antarabangsa kan. Laut antarabangsa dengan bukan rakyat Malaysia sajalah, tapi ada juga kes kita lihat pelancong-pelancong yang dalam Malaysia hilang kan,
sewaktu datang ke ke Sabah, bila pergi ke pulau-pulau di Sabah, rakyat China, rakyat Indonesia juga pernah hilang dan sebagainya. Jadi pentingnya Malaysia mempunyai hubungan dengan Filipina. Jadi kalau mereka pernah juga kan jumpa mereka-mereka yang diculik ini, mereka ini akan dipulangkan semula ke Malaysia. Dalam masa yang sama juga, Filipina akan membenteras kegiatan jenayah tersebut. Dengan kita pernah dengar ada juga penjenayah Abu Sayyaf ini telah ditembak mati, telah dibunuh, telah dihukum gantung oleh pemimpin ataupun oleh pihak ketenteraan Filipina. Jadi itu isu-isu antarabangsa lah yang perlu diketahui lah, bukan sahaja daripada segi satu sudut, tapi mungkin banyak sudut. Bukan mungkin, mesti banyak sudut, kan? Yang seterusnya, yang ketiga, dapat meningkatkan imej negara. Kenapa pentingnya imej negara? Supaya bila laut-laut asing, bilangan pelancong yang datang di Malaysia ini akan bertambah. Daripada segi sudut yang kedua, daripada segi pendidikan, mempelbagaikan inovasi pendidikan. Penting tak inovasi pendidikan ni? Penting lah. Contohnya sekarang kan, COVID-19, kita perlu membuat inovasi dalam pendidikan. Salah satu caranya, anak-anak dah alami sekarang pembelajaran bukan secara bersemuka lagi, tapi kita melalui pembelajaran secara maya. Nak pelbagai inovasi, buatlah pembelajaran secara maya. Boleh buat tele, kalau cikgu awak ada buat Google Meet, ada buat melalui Microsoft OneTeams kan, nak mengajar awak kan. Ada yang menggunakan Webex. Webex mungkin kat sekolah kita tak guna lah, kita tak guna. Tapi kalau di universiti-universiti banyak gunakan Webex. Jadi perkongsian dekat game-game pendidikan, kita gunakan quizzes, Kahoot, kita boleh gunakan word wall dan sebagainya kan. Jadi kalau penyampaian ni, banyak cikgu sekarang pun dah buat YouTube. Buat YouTube pun cantik-cantik kan. Macam saya pun, saya rasa cantik juga dengan YouTube saya kan. Jadi tak nampak berapa, nampak juga canggih kan, seperti mana orang profesional membuat. Alhamdulillah kan. Okay, jadi itu inovasi-inovasi dalam pendidikan yang kita perlukan. Yang kedua, tujuan dia supaya meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Kenapa perlu tingkatkan? Macam mana kita nak tahu kita punya kualiti pendidikan bertaraf dunia ke tidak? Dengan kita lihat skor kan. Skor universiti-universiti di Malaysia ataupun ranking universiti di Malaysia setiap tahun, berapa nombor dia kan. Jadi maksudnya kalau kita tengok ranking di Malaysia ni bertambah baik, contohnya paling baik sekarang adalah Universiti Melaya kan, dalam ranking 100 kan, 100 dunia. Jadi maksudnya bila kita lihat dalam 100 dunia, kategori 100 dunia, maksudnya kita melihat bahawa Malaysia adalah antara negara yang terbaik kan, daripada segi sudut pendidikannya lah. Tak terlampau jauh tertinggal dengan negara luar yang hebat kan, seperti Amerika Syarikat, Singapura, Jepun, Korea dan sebagainya. Itu negara-negara maju kan, menjauh meninggalkan Malaysia. Jadi kalau anak-anak, kalau nak dekat sekali sama belajar, tak payah pergi sampai Korea, Jepun, Amerika kan, masa stay nak tinggal mak apa, boleh sambung di Singapura. Sebenarnya kalau kita lihat di Singapura, pendidikan dia jauh lebih maju berbanding Malaysia. Malaysia masih mengejarkan, berusaha untuk mengejar kemajuan pendidikan di Singapura. Yang ketiga, menubuhkan institusi pendidikan antarabangsa. Ini apa contoh dia? Ini dah banyak contoh dia. Paling besar sekali, kita lihat kita ada Universiti Islam Antarabangsa. Dia adalah institusi pendidikan bertaraf antarabangsa. Nama pun dah kan, Islam Antarabangsa. Bukan saja. Jadi dia hanya untuk negara-negara OIC lah, Pertubuhan Negara-Negara Islam Dunia. Jadi tujuan dia supaya dapat memberi pendidikan bukan sahaja kepada rakyat Malaysia, tapi kepada semua negara-negara Islam yang lain. Jadi diwujudkan di Malaysia. Jadi negara-negara Islam yang lain boleh menghantar rakyatnya untuk belajar di UIA kan. Seterusnya, kepentingan dia yang C, daripada segi sudut ekonomi, meningkatkan pendapatan negara. Ini saya sebut apabila jumlah import, jumlah ekspor Malaysia bertambah. Jadi perkara-perkara ini bertambah, jadi bilangan pendapatan Malaysia juga bertambahlah. Cukai Malaysia bertambah dan
sebagainya. Mempelbagaikan sumber ekonomi. Yang ketiga, membuka peluang pekerjaan. Tu contoh-contoh dia kan. Kenapa kita kata boleh membuka peluang pekerjaan? Kerana bila ada syarikat luar melabur di Malaysia, takkan mereka nak panggil, contohnya syarikat China, nak panggil orang Cina datang Malaysia? Tak mungkin. Siapa nak datang? Bayar gaji tak seberapa kan. Kecuali yang datang-datang tu adalah tokey, manager dan sebagainya kan. Jadi untuk yang lain, dia dapat membantulah rakyat Malaysia mendapat pekerjaan. Jadi bila dapat pekerjaan, dia dapat menjana pendapatan bukan sahaja kepada diri dia, bukan sahaja kepada masyarakat, tetapi juga kepada negara. Keselamatan dapat membina hubungan dunia yang selamat. Yang kedua, membentas jenayah antarabangsa, dan yang terakhir adalah menjamin keamanan negara. Jadi daripada kepentingan ni tadi dia lebih kurang sama macam cabaran kan. Daripada cabaran kita nampak kita boleh buat kepentingan dia. Jadi maksudnya kalau anak-anak faham cabaran, kita tahulah apakah kepentingan dia. Macam tadi saya sebut, membentas jenayah antarabangsa. Isu apa tadi saya sebut? Isu berkaitan Malaysia dan Filipina, iaitu Abu Sayyaf kan, yang menculik rakyat Malaysia di perairan Sabah kan. Apa nama perairan dia? Pasal Laut Sulu. Di Laut Sulu kan. Laut Sulu di laut Malaysia sendiri kan, di lautan Sabah sendiri mereka dah menculiknya. Jadi benda-benda tu kalau mempunyai hubungan luar, kita dapatlah membentas dalam masa yang sama. Seterusnya habislah. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat lah kepada semua anak-anak, dan saya minta maaf jika ada sebarang kesilapan dan kekasaran daripada kehilafan daripada pihak saya sendiri. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Mungkin saya akan berkongsi, insyaAllah saya akan berkongsi lain-lain ilmu, berkaitan cara menjawab, berkaitan kepentingan pendidikan moral, format dan sebagainya lah dalam YouTube saya. Jadi boleh terus layar YouTube saya untuk mencari semua maklumat yang berguna dan bermanfaat kepada semua penonton sekalian. Jadi itu sahaja daripada saya. Yang paling penting, saya selalu kata, jangan lupa subscribe, like video-video yang telah dihasilkan oleh saya. Semoga video-video saya ini dapat memberi manfaat dan membantu semua anak murid belajar dengan sungguh-sungguh. Okey, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.